Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, alhamdulillah, pada hari ini saya akan sambung lagi berkenaan dengan Microsoft Project. Berkenaan dengan Microsoft Project. So hari ini kita sambung berkenaan dengan cost, berkenaan dengan cost estimation. Macam mana kita nak masukkan cost ke dalam kita punya Microsoft Project supaya kita dapat membuat S-curve, cost financial S-curve, ya. So sebelum kita pergi kepada Microsoft Project, kita tengok sedikit apakah dia cost estimation, ya. Okey, perancangan cost project. Okey, perancangan cost project ni adalah merupakan proses yang diperlukan untuk memastikan projek dapat disiapkan dalam lingkungan bajet yang diluluskan. Jadi kita nak pastikan bagaimana kita punya projek itu dapat disiapkan di dalam bajet yang telah diluluskan, seperti mana dalam dokumen kontrak ataupun award dokumen kontrak yang kita dapat itu. Macam mana kita nak pastikan projek kita ini siap seperti mana bajet yang telah diluluskan. Okay, kalau kita melebihi daripada bajet yang telah diluluskan, maknanya kita, kalau sebagai kontraktor, maknanya kita dah rugi kat situ lah, ya. Okey, perancangan kos. Okey, yang pertama kita tengok dari segi cost estimate. Okey, cost estimate, cost estimate ni adalah kos disediakan pada tahap subtask. Okey, cost estimate ni disediakan berdasarkan kepada setiap subtask yang telah dikeluarkan oleh owner. Atau kalau JKR, dia akan jual sebuah harga, dan dalam sebuah harga itu dia ada task yang utama lah. Okay, berkaitan dengan pembelanjaan sumber 4M kontraktor. Jadi cost estimate ini dia estimate berdasarkan kepada 4M. Apakah dia 4M? 4M itu yang pertamanya adalah money. Yang kedua material, dan yang ketiga machinery, dan yang keempat adalah manpower. So itu adalah 4M. 4M yang perlu kita mengambil kira semasa kita meletakkan suatu kos tersebut. Sebab dalam satu proses pembinaan itu, dia akan melibatkan 4 sumber ini. Yang pertama yang tadi apa dia? Yang pertama tadi money, yang keduanya adalah material, yang ketiga manpower, dan juga yang keempat adalah machinery. Machinery pun terlibat di dalam sesuatu projek itu, contohnya macam crane, dan sebagainya lah. Okey, dan ini juga dia cost estimate ini berdasarkan kepada cost BQ atau daripada JKR lah. Kalau biasa, kalau projek yang tender ini biasanya kita dapatkan daripada projek JKR. Okey, cost budgeting. Cost budgeting ni biasanya adalah bajet kontraktor untuk melaksanakan projek berdasarkan cost estimate, berdasarkan kos melaksanakan projek. Jadi kontraktor perlu buat bajet lah berdasarkan kepada kos yang telah diluluskan. Bajet JKR berdasarkan harga kontrak, kos kontrak. Bajet JKR itu adalah berdasarkan kepada harga kontrak, kos kontrak. Yang mana kontrak itu kita sebagai kontraktor telah pun memasukkan nilai tersebut. Memasukkan nilai tersebut termasuklah keuntungan. Biasanya keuntungan kita ambil dalam 20% keuntungan, ya. Okey, kemudian cost baseline. So budgeting, kita perlu, sebagai kontraktor, kita perlu menyediakan cost baseline ataupun financial S-curve untuk kita memastikan projek kita ini dapat disiapkan dalam bajet yang telah ditetapkan. Okey, ini adalah value of Oswords untuk projek yang kita telah buat seperti mana video sebelum ini. Cuma ini kita akan masukkan value Oswald ini ke dalam Microsoft Project. So kita tengok kat sini, performance bond or insurance 10,000. Okay, establish and removal site of fees 10,000, progress report 3,000, Oswald 10,000, piling 12,000, building wood, okay,
Building work, okey, untuk substructure 25,000, superstructure 30,000, roofing 7,000. Okey, architecture, wall 28,000, okey, floor 20,000, painting 5,000, mechanical and electrical 15,000, plumbing 15,000, road and drainage 10,000. Jadi total cost, okey, RM200,000. So kita akan masukkan ke dalam Microsoft project ya. Okay, so sekarang ni kita buka Microsoft project kita, yang mana kita berhenti hari tu dalam video yang pertama. Kita berhenti kat sini lah setelah kita masukkan dia punya activity, task name, kita masukkan activities, dan kita masukkan dia punya duration, kita masukkan apa nama dia punya link ya. Kita linkkan setiap aktiviti mengikut sequencing kerja. Okey. Dan dalam masa 6 bulan projek ni kita nak siapkan dalam masa 6 bulan. So untuk kita masukkan kos, okey, daripada sini, okey, pastikan projek Microsoft project ini anda telah save ya. Jadi dah buka Microsoft project tersebut. Okey, jadi untuk masukkan kos, kita akan pergi, okey, awak kena pergi dekat view. Okey, view, kemudian cari table, kemudian klik table, cari cost. Klik dekat cost. Ni nampak ni, cost. So klik cost. So kita akan nampak dia punya table untuk kita masukkan cost. Okey, perlu diingat di sini untuk aktiviti main activity yang bold ini, okey, yang diboldkan ini tidak boleh dimasukkan cost. Macam okey, project start ni memanglah tidak ada cost. Okey, contohnya preliminaries tadi, di dalam preliminaries tadi kalau kita contoh semua sekali ni 23,000. Okey, 23,000 ini kita tidak boleh masukkan dekat sini. Walaupun dia boleh masukkan, tak boleh. Jadi kita jangan masukkan kat sini. Kita kena masukkan yang di bawah subtask tersebut. Okey, kita masukkan performance bond berapa kita masukkan dekat bawah ni. Untuk progress report kita buka yang ni, kita akan masuk. Jangan masuk dekat yang ada yang telah diboldkan ni, tak boleh. Sebab ini dia punya tajuk. Sebab tajuk ini dia akan calculate automatic, dia akan calculate yang di bawahnya. Subtopik dia akan calculate, dia akan masuk kat sini. Kalau kita masuk juga kat sini, dia akan jadi tambah lah. Dia akan tambah. Jadi tak betul lah kita punya cash flow. Kita punya cash flow kita tak betul. Jadi sekarang ni kita nak masukkan, pastikan anda masukkan dekat fixed cost. Okay, fixed cost. Okay. Dan dekat sini fixed cost accrual ni adalah method pembayaran kita macam mana. Kebiasaannya kita akan menggunakan prorate. Prorate ni adalah berdasar pembayaran yang kita nak claim itu berdasarkan kepada percentage kerja yang telah disiapkan. Ya. Jadi yang kedua metodnya adalah start. Okay, start maknanya start kerja. Start maknanya start kerja kita dah bayar. Start je baik, maknanya sebelum kerja tu berjalan kita dah bayar dah duit. Ini kalau metod yang pertama. Yang kedua, prorate ni menggunakan percentage. Dah siap 3%, bayar 3%. Kalau end, maknanya dah siap semua baru bayar. Jadi kebiasaannya kita akan gunakan prorate. Prorate ini adalah metod pembayaran. Okey. So yang lain ni kita tidak perlu masukkanlah. Kita just masukkan dekat mana? Dekat fixed cost. Fixed cost. Okey, masukkan Sekarang kita masukkan. Kita refer dekat mana? Dekat sini Prelim. Okey, performance bond tadi 10,000. Kita masukkan performance bond 10,000. Okey, establish. Kita boleh besarkan ini. Okey. Establish and removal site office berapa ya? 10,000. Progress report 3,000 Okey, silap. Okey, yang ni pun 10,000 juga. Progress report tadi 3,000. 3,000 1 2 3 4 5 6. 6 kita ada 6. Maknanya satu ni berapa? 3,000 bagi 6 berapa? 500. Kita masukkan setiap satu ni 500. Okey, kita tengok
masukkan 500. Okey. Okey, kita tengok totalnya. Okey. Totalnya kita boleh tengok dekat total cost lah kat sebelah sini lah. Okey. Jadi 3000 mana betul lah 500. 3000 ni 10 campur 10 campur dengan 3000 23000. Untuk preliminary sini totalnya adalah 23000. Sebab itulah kita tak boleh masuk kat sini. Kalau kita masuk dekat yang bold ni, kita masukkan juga cost, dia akan jadi apa? Dia akan jadi, contohnya saya masuk dekat prelim, saya masukkan 1000 dia akan jadi 24000. Tak betul lah. Jadi kat sini jangan masukkan jangan masukkan, barulah betul Okey, jadi kita masukkan cost. Okey, land acquisition. Silap lagi. Land acquisition ada tak? Land acquisition tidak ada cost. Okey, earthwork 10,000. Earthwork tadi 10,000. Kita tengok earthwork dia pecah kepada site clearing, excavation. Okey, 10,000 tadi dah. 10,000 set. Kita masuklah kat sini set clearing ni 5,000 kan. Kita pecahkanlah. Okey, yang excavation ini tadi berapa? 10,000 berapa? Earthwork tadi 10,000. Okey, yang ni kita masuklah dalam 2,000. Yang ni yang selebihnya 8,000. Okey, jadi 10,000 lah earthwork. Okey, kemudian piling wood. Piling wood 12,000. Masukkan sebab dia tidak ada subtask, kita masukkan saja 12,000. Untuk building wood kita tengok tadi structure 25,000 structure Okey, structure 25,000 kita ada 3. Okey, kita ada 3. So kita kena bahagi 3 lah. 25,000 25,000 bahagi 3. Bukan dalam. Okey, jadi kita masukkanlah kat sini 7,000. Kita masukkan ataupun kita masukkan 8,000. 8,000 super structure pun 8,000. Sudah berapa dah? 16,000. 16 tolak 25. 16 tolak 25. 9,000 kat sini. Jadi sub ini kita jadikan dia structure ni mahal sikit lah. Kita masukkan 10,000. 10,000. Okey, 18. 18 tolak 25 berapa? 18 tolak 25. So masuk yang untuk roof ni 7,000. Okey. So jadi 25,000. Okey. Okey, jadi tadi tersilap tadi saya tersilap tengok. Okey, sebenarnya dia direct je. Okey, sub saja 25, super saja 30, roof 7,000 tersilap tengok tadi. Saya masukkan direct saja. Yang ni berapa? 25. 25,000. Yang ini 30,000. Yang ini 7,000. Okey, roof ni 7,000 betul lah. Okey, mana structure 62,000. Architecture, untuk architecture wall 28, floor 20. Wall 28. Floor tadi berapa? 30. 30,000. Okey. Floor finish 30,000. Floor 20, painting 5,000 Okey, ni kena masukkan betul-betul 20. Okey, untuk cat 5,000. 5,000. Kita masuklah yang dekat internal external tu mahal sikit lah, 2,000 yang dalam. External tu kita masukkan 3,000. Okey. Jadi painting tadi 5,000. Okey, dah. Okey, mechanical electrical. Okey, mechanical electrical. Okey, electrical 15, plumbing 15. Electrical, mana electrical? Electrical tadi 15 kan? 15. So okey, wiring socket. Okey, 15. Jadi wiring kita letaklah dalam 10,000. Okey, kemudian yang ini 5,000.
Okey, plumbing pun 15 juga. 15 piping, sanitary features piping kita letak dalam. Okey, 15 bagi 2 15 bagi 2 7,500. Jadi masukkan 8,000 lah. 8,000 8 tolak 8 tolak 15. Yang ni 7,000. Okey, kita masuk yang ni 7,000. Okey. Kemudian infrastruktur habis dah. Okey, infrastruktur. Okey, infrastruktur road and drainage lah. Road and drainage 10,000 10,000. Road and drainage, roads and drainage. Road and drainage ni 10,000. Okey, ini 10,000. Kita tengok jumlah semua sekali 200,000. Total cost untuk semua sekali bersamaan dengan 200,000. Make sure 200,000. Kalau tersilap maknanya kita dah tersilap key in tadi ya. Okey, jadi selesailah sudah untuk kita key in cost. Okey, jadi untuk TNB and water supply ni dia milestone kan. Jadi bukan kerja kita kat sini, jadi kita tak claim kat sini. Okay, test yang ke sini tak ada, kosong. So masuk dah siap seperti mana dalam dokumen kontrak tadi kita dah masukkan dia punya cost. So okey, bila dah siap kat situ, kemudian kita kena pergi kat mana? Okey, dah masuk yang kat situ. Okey, sekarang ni kita akan save baseline. Kita kena save baseline file. Macam nak save baseline file? So okey, pergi dekat format. Okey, nampak ni baseline, format baseline. Okey, kemudian baseline. Tak ada okey, jap okey, kita kena sekarang ni kita nak save baseline. So kita pergi kat mana? Pergi kat project. Okey, pergi kat project, kemudian pergi set baseline. Pergi kat set baseline. Okey, klik dekat sini set baseline. Okey, entire project. Okay, entire project, kemudian klik OK. So bila kita save baseline, so kita akan dapatlah cost dekat baseline ni. Okay, kita akan dapat. Kemudian kita boleh tengok dekat sini jadual ini dia akan ada okay, dia akan ada nampak yang hitam ini adalah baseline, yang color hitam. Yang biru ni actual, ataupun kalau kita tracking nanti yang biru ni lah yang akan bergerak. Yang color apa nama ni, kelabu ni dia adalah baseline. Baseline tu dia, kita dah save, dia akan bergerak lah untuk kita refer. Ok, jadi kita dah set baseline. Ok, kemudian sekarang ni kita nak pergi kepada kita pergi kepada slide kita tadi balik. Okey, dah masukkan cost tadi. Okey, sekarang ni kita akan pergi kepada critical path method. Macam mana kita nak setkan critical path method daripada kita punya Microsoft Project tu. Kita dah siap dah planning, dah masukkan cost, dan macam mana kita nak analisis critical path method. Sebelum tu kita dah tengok dulu dia punya apa teorinya sedikit lah berkenaan dengan critical path method. Okey. Okey, apakah dia critical path method ini? Critical path method ni adalah kaedah laluan kritikal. Kaedah matematik untuk memperolehi tarikh siap projek berdasarkan turutan kerja dan tempoh kerja. Prosedur menggunakan analisis rangkaian. Prosedur untuk kita menentukan critical path method ni, dia menggunakan analisis rangkaian ataupun schedule network analysis teknik untuk mengenal pasti aktiviti di dalam laluan kritikal. Okay, critical path method suatu laluan di dalam jadual yang mana sebarang kelewatan di dalam menyiapkan aktiviti di dalam akan menyebabkan kelewatan penyiapan suatu projek kecuali tindakan diambil untuk mengatasinya. Okey.
Mana kita nak tentukan laluan kritikal. Kalau kita lewat dekat laluan kritikal itu, dia akan menyebabkan kelewatan kepada projek yang lain, melainkan kita mengambil tindakan untuk mengatasi kelewatan tersebut. Tumpuan yang khusus harus diberikan kepada laluan kritikal agar sebarang kelewatan dapat dielakkan dan projek dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Semua aktiviti yang tidak mempunyai float adalah kritikal dan bila disambung menjadi laluan kritikal. Jika lewat atau dipanjangkan, ia akan menambah tempoh kerja. Jadi float ini adalah sebarang aktiviti yang tidak ada lebihan waktu. Dia kategori sebagai kritikal lah, laluan kritikal. Bila kita sambung, kita akan dapat laluan kritikal yang paling panjang. Yang paling panjang itu adalah dikategorikan sebagai laluan kritikal, ya. Tempoh yang paling panjang melalui network. Macam saya cakap tadi lah, menentukan jangka masa projek. Yang paling panjang itulah yang menentukan jangka masa projek. Yang mana ke aktiviti yang paling panjang, itulah yang akan menentukan jangka masa projek kita. Aktiviti yang berada di laluan yang panjang tidak boleh lewat. Okey. Kalau lewat, projek akan siap lewat. Itu ya. Okey, itu adalah critical path method. Jadi kita akan pergi dekat kita punya Microsoft Project, macam mana kita nak keluarkan laluan kritikal daripada Gantt chart kita kat sini. So kita pergi balik kat sini view. Okey, kita pergi kat tables, kemudian kita pergi entry. So bila entry, dia akan keluar macam ni lah, dia akan keluar macam ni. So kita akan keluarkan laluan kritikal. Macam mana nak keluarkan laluan kritikal? Pergi dekat format. So kita tick dekat critical task. So dia akan keluar color merah. Okey. Yang color merah ini adalah sebenarnya laluan kritikal lah. Tidak boleh lambat lah kerja yang color merah ni. Okey, kalau kita tengok kat sini untuk progress report, length session, untuk progress report ada tak progress report? Okey, progress report color biru sebab dia memang tak kritikal. Progress report kan. Okey, yang lain ni semuanya kritikal. Sebab apa kritikal ni? Sebab dia terlalu ringkas. Sebab kita buat pun start to finish. Dia punya network dia kita buat start finish, start finish kan. Jadi so yang ni tak kritikal lah. Flow finishing ni tak kritikal. Switch pun tak kritikal. Betul lah. Dan kalau kita tengok logiknya, secara logiknya memang betul lah kat situ kan. Okey. Okey, kemudian itulah dia method dia. Macam mana kita nak keluarkan laluan kritikal. Yang ini yang biasanya JKR akan tengok lah, laluan kritikal tu betul ke tak, logik ke tak, yang kita rancangkan tu logik ke tak kan. Tengok. Kalau JKR check, biasa dia akan check dekat progress report, benda-benda yang tak kritikal. Kalau kritikal maknanya problem kita punya program, kita punya programming kita lah, kita punya program kita, schedule kita tak betul. Sebab yang benda tak kritikal jadi kritikal kan. Okey, jadi saya rasa untuk kali ini sampai situ saja. Kita akan continue lagi video yang seterusnya untuk kita bagaimana untuk kita mengeluarkan S-curve financial dan juga S-curve physical untuk kita melakukan monitoring dan juga monitoring and control based on S-curve. Dengan adanya S-curve financial dan juga S-curve physical, maka kita boleh monitor kita punya projek, kita boleh control kita punya projek, dan selain itu juga kita boleh sekiranya ada berlakunya keadaan yang tidak boleh dielakkan, contohnya hujan berterusan sehingga sebulan, banjir dan sebagainya, ataupun bencana alam berlaku, maka kita boleh claim EOT, extension of time, dengan owner untuk kita melanjutkan tempoh masa, yang mana tempoh masa ini bukan disebabkan oleh ketidakpatuhan kita ataupun kelemahan kita ataupun kesalahan kita, tetapi ianya perkara yang tidak boleh dielakkan seperti tadi lah. Jadi kita insyaAllah kita akan sambung. Kita akan berjumpa lagi pada video yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.